Kembali dalam Wanita hari ini, menu berasaskan kacang. Kalau tadi kaunter 1 kita dah kongsikan 10 jenis kacang. Kaunter 2 Farin dah kongsikan kacang tanah. Kini giliran kacang gajus pula. Dan bersama saya ketika ini iaitu pengasas mangkuk tingkat awak Fizali Romli dan juga Chef Fayad. Sihat? Okey, kita nak kongsikan satu demo gajus goreng ala Thai. Mungkin kita boleh kongsikan sama-sama tu link, lebih mesra dipanggil link. Kita nak cakap sikitlah berkaitan dengan kacang gajus ni, khasiat dia bagaimana? Okey, so hari ini kita akan masak menu snack yang paling simple sekali dan menggunakan very minimum punya ingredients. Okey. Dan seperti yang semua orang tahulah, kacang gajus dia mempunyai banyak khasiat, terutamanya untuk dietary intake dan juga pregnancy. So apa yang kita boleh dapat daripada kacang gajus, contohnya untuk kebaikan kita punya pertumbuhan tulang, saraf, lepas tu boleh juga untuk jantung dan juga untuk batu karang. Okey. Orang kata gajus ala Thai ini merupakan snack tau. Dia bukan makan dengan nasi ke apa. Dari kita macam tengok TV sambil kita makan orang kata jajan tu, eloklah kita mengamalkan makanan yang berkhasiat ini. Okey, kita nak sentuh mengenai cara-cara kita nak sediakan menu ini. Sangat pantas, sangat simple, mudah. Okay, kalau kita buat kat rumah, boleh buat bawah daripada 3 minit. So, first sekali senang je. Kita panaskan minyak, kita goreng je gajus ni sampailah dia keperangan. Tapi janganlah sampai gelap. So, nanti akan rasa pahit tau. Okay, so sementara kita tunggu kacang gajus ni perang, kita akan masukkan bawang putih, daun limau. Okay, lepas tu kita perlukan cili powder. Okey, itu dah macam perang-perang sikit tu? Belum lagi. Kena semua sekali sebab kat sini masih ada lagi yang pucat kan. Okey, kemudian kita akan masukkan madu dan juga apa nama ni? Apa yang? Minyak ikan dan juga cili. Okey. Very simple. Sambil kita tunggu dia orang kata cukup masak, kita nak kongsikan antara menu-menu lain di mangkuk tingkat awak. Ya. Okey, jadi kita ada menyediakan food delivery di sekitar Damansara. Kita ada sediakan makanan lauk untuk waktu tengah hari, makanan Melayu, makanan Indian, makanan Chinese dan juga fusion. So boleh follow kita punya Instagram mangkuk.tingkat_awak. Mangkuk tingkat awak. Mangkuk tingkat awak. Mudah je, senang ingat. Okey, kat depan saya ni macam biasa, tadi kita dah gajus goreng ala Thai. Ini macam snack lah. Tapi ini tadi dikongsikan oleh Ling, makanan daripada orang kata Chinese food lah kan? Ya, betul. So ini ialah ayam kungpau dengan gajus. So makanan ayam kungpau ni dia sangat popular dekat Sichuan, China. Okey. Yang ni pula ialah udang masala. Okey, kita dah boleh orang kata di step yang seterusnya. Okey, kita masukkan garlic. Okey, campurkan semua bahan-bahan kita. Kena buat cepat-cepat sikit sebab dia senang hangit. Okey, kemudian kita masukkan daun limau. Okey, masukkan je. Ini semua one shot terus. Wow, sangat senang. Mudah. Ini sedap kalau makan bila kita dah simpan dalam Tupperware kan, atau kita makan terus panas-panas tu. Dia dah sejuk pun sedap. Sebab apa tahu, dia akan ada rasa macam manis-manis masin. Konsep ala Thai ni wajib kena ada daun limau. Okey. Mungkin Lim boleh kongsikan apa lagi berkenaan dengan orang kata mangkuk tingkat awak ni. Senang tak untuk ke sana dan sebagainya? Kita tak ada physical shop, tapi kita ada buat food delivery. Semuanya order boleh call melalui saja. Online. Sangat senang. Untuk siapa yang nak cari lauk-lauk tengah hari juga boleh ke mangkuk tingkat awak, hanya orang kata food delivery sahajalah untuk masa sekarang ni. Okey. So sekarang sangat senang sebab semua orang busy kan. Walaupun you tak pandai masak ke ataupun very rushing, order je. Easier. Okey. Kita dah masukkan cili powder. Macam siap dah tu. Ya, betul. Lepas tu kita masukkan. Kalau macam ni api kena kecil lah kan? Ya, betul. Alright. Baru last kali baru kita masukkan cili. Ya, betul. Kemudian kita akan masukkan madu. Tapi kalau untuk orang yang tak tahan pedas dan sebagainya, kita hanya kurangkan cili powder. Tapi biasanya kalau Thai dia memang kena pedas sikit. Kena pedas baru okey. Tapi kan kalau kacang gajus tu kita nak tukar sikitlah, kacang lain, almond ke kacang tanah ke sebagainya. Kita boleh buat almond, kita boleh buat walnut, kacang tanah pun boleh. Sebab kacang tanah yang paling senang dan paling murah kita boleh dapat. So itu yang tadi sedang Chef Fayad lakukan.
kita inilah hasilnya kalau dah siap ready untuk kita makan sambil sembang-sembang tengok TV. Okey, orang kata tak lengkap kalau kita makan snack, kita ada makanan dan sebagainya, tapi kita tak ada orang kata dessert. Kita nak kongsikan sesuatu yang menarik juga bersama Farid. Nabila Ashikin. Baik, kita bersama dengan Nabila Ashikin untuk almond Swedish cake yang menggunakan kacang badam. Yang ini kenapa saya suka? Kerana kacang badam ni kacang yang sihat. Tinggi protein, tinggi seratnya, dan ini lebih membuktikan lagi bagaimana kek ni sihatlah. Okey, silakan Nabila. So, hari ini saya nak tunjuk Swedish almond cake atau boleh nama Melayu dia kek badam. Swedish. Kek badam okay. Swedish. Kat sini pun ada walnut coffee cake. Okey, tapi hari ni kita nak tunjuk macam mana nak buat almond cake sebab dia special sangat sebab dia tak menggunakan tepung. Okey, tak menggunakan tepung. Bermakna itu yang kata saya sihat tadi. Ni semua ni ke kacang ni semua dan juga telur putih. Silakan. So, first of all, kita akan buat meringue dari putih telur saja. Kalau siapa yang memang baking tahu buat meringue dia sangat kompleks, tak boleh kena air, tak boleh ada moisture, tak boleh ada bahan-bahan asing dalam ni. Kalau tak, dia takkan mengembang. So, mula sekali kita akan... Okey, maknanya langkah pertama kita buat meringue yang diasaskan daripada putih telur ini. Alright. Kemudian kita akan tambahkan garam sikit untuk something yang berasid. Yang dia akan stabilize putih telur tu. Okey. Kita akan slow down sikit. Maknanya kita kena ada garam sikit dan juga sedikit gula. Gula. Tapi gula hanya 4 tablespoon je. 4 sudu besar saja. So bila dia dah start berbuih macam ni, kita akan masukkan gula sedikit demi sedikit. Baik. Okey, itu untuk membuat meringue-nya dan kemudian meringue itu akan digaul ataupun dicampurkan bersama dengan kacang badam yang telah dicampur. Kita boleh tunjukkan kepada penonton. Okey. Ke sini sikit. Ini kacang yang telah di-blend jadi halus sebab satu benda yang unik pasal kek ni, macam saya cakap tadi, dia tak menggunakan sebarang tepung. Jadi kacang inilah yang akan menggantikan tepung. Jadi kalau kita tengok dia memang dah halus, dia macam grainy. So yang ni kita akan campurkan dengan meringue tadi. Okey. Baik, mungkin itu adalah prosesnya dan prosesnya memang agak panjang seperti yang dijelaskan oleh Nabila kepada saya sebentar saya tadi. Okey, tapi persoalan lain juga. Okey, ini adalah antara hasilnya setelah meringue tadi dicampurkan dengan kacang badam yang dikisar dan telah juga dibakar. Okey, tapi persoalannya bila kita cakap pasal kacang ni, kenapa kek-kek macam ni mesti kalau kita dengar dia mesti guna badam, mesti guna walnut, tak boleh kita guna kacang tanah ke? Kacang tanah dia ada resepi lain. Sebab yang ni memang resepi ni berasal dari Sweden. Yang ni so memang dia menggunakan kacang badam sahaja. Jadi luar dalam semua badam. Okey, mungkin kita boleh padamkan pasal apa? Ini adalah prosesnya di mana kita dah campurkan dan kemudian dibakar berapa lama campuran itu? Dalam 15 minit ke 20 minit sampai dia berwarna pirang sikit. Okey, jadi untuk menghasilkan kek badam Swedish ni maknanya dia lapisan demi lapisan. Betul. Macam kita tengok tadi, putih telur kita dah guna untuk buat meringue, yang kuning telur ni kita akan gunakan untuk buat custard dia pula. Jadi kita adalah membazir telur ni. Inilah hasilnya. Inilah hasil custard dia. So, okey. Jadi pastinya mereka nak tahu bagaimana terhasilnya sebegini. Pasal ni lepih-lepih je kan. Sebenarnya kita akan stack kek ni, dia bukan satu layer saja. So kita akan menggunakan icing. Oh, okey. Okey, kandungan icing ini selain daripada kuning telur, lepas tu gula, lepas tu whipped cream. Baik. Okey. So maknanya okey, so kita akan stackkan dia lah. Kalau malas buat itu tak boleh Boleh juga. Okey. Baik. Itu yang saya tanyakan kepada Nabila pada peringkat awal tadi. Ini adalah bentuk hasil akhirnya kek Swedish badam ini. Tetapi penghasilan juga ada melalui beberapa fasa proses yang berbeza-beza. Dan seperti mana kita tengok lapisan tu akan dilapiskan lagi dengan lapisan yang kita dah buat tadi. Okey, selain daripada itu juga apa lagi kek yang ada yang berasaskan kacang yang boleh Nabila kongsikan? Dekat sini ada coffee walnut cake. Okey, sebenarnya maybe kita jarang nampak coffee walnut cake ni, tapi dia sebenarnya rasa dia memang ada complement each other, coffee and walnut. Ni antara kek yang agak famous di bahagian barat sana lah. Saya rasa penonton nak tengok tu macam mana anda melapiskan. Okey. Jadi yang ni lapisan meringue campur dengan
Mak kau. Sorry. Campur dengan Campur dengan badam yang dipisah tadi. Jadi macam ni kita dah bake dia. So sekarang ni kita akan lapiskan dia. Okey. Selain daripada mungkin badam dan juga walnut, antara pengalaman Nabila sendiri, antara kekacang lain yang sesuai dan sedap untuk dibuat kek ataupun pencuci mulut ni? Pecan pun boleh. Selalunya orang akan combine, orang akan pairkan pecan dengan carrot cake. Ada banyak lagi. Sebenarnya kalau kita tengok yang western punya recipes, diorang more to ke kacang. Sebab saya kan senang nak dapat. Kita ni consider kacang-kacang premium lah. Baik. Okey. Mungkin kalau kita sempat kita tengok satu lagi, satu layer lagi. Okey. Dan kalau kita tengok ini adalah antara penghasilan. Dan kemudian adakah ini dah dikira siap dan kemudian tak perlu dibakar ataupun dimasak lagi? Tak perlu dah sebab kita dah letak icing, so tinggal nak sejukkan. Tapi sebelum tu kita tabur dengan almond petals. Okey, teruskan. Mungkin kalau sempat kita tengok macam mana dia boleh jadi kan. Saya buat 2 layer je lah. Okey, 2 layer saja cukup. So, selalunya kita akan buat dalam 3 ke 4 layer. Setebal ini. Okey, baik. Dan ini ada satu yang saya kira cukup menarik. Okey, untuk pengetahuan semua, saya nak ulang sekali lagi. Antara yang saya suka sekali sihatnya ni kerana tak menggunakan tepung langsung Dan adakah kesemua kek boleh dibuat sebegini tanpa tepung ataupun ada juga kek sebenarnya kalau baking ni dia bukan macam masak. Okey. Dia sangat sensitif dengan bahan-bahan. Kadang-kadang bahan tu acidic, kadang-kadang bahan tu dia tak acidic. Jadi benda tu akan mengganggu proses baking. Bergantung kepada kesesuaian. Betul. Lagi apa-apa pun baking memang kena ikut resep. Selain marilah kita tabur dan kita lihat bagaimana. Belum lagi. Belum lagi. Okey, dia cantikkan dulu. Kita kemaskan. Saya tak sabar ni pasal saya nak pastikan semua tengok. Tak. Okey, untuk pengetahuan semua, Instagram mereka ialah ophiliabakes_my. Dan apakah lagi kek-kek lain? Sekarang ni kami banyak ada pelbagai jenis kek. Ada Korean cake, ada Nutella cake, dan sebenarnya kami mengambil tempahan custom dari customer, jadi just boleh request saja. Izinkan saya mencuba. Okey. Allah tak tahu apa jadi dia, tapi betul boleh letak saja. Okey, baik. Terima kasih Nabila, dan saya harapkan anda penonton semua dah tahu bagaimana nak buat secara ringkas kek ini dan bagaimana untuk mendapatkannya. Sekali lagi terima kasih kepada Nabila dari ophiliabakes_my. Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, saya tak sabar nak makan kek ni.